Kerjaya sebagai pelukis tidak dilihat sebagai satu profession yang kritikal dalam industri kebudayaan di Malaysia. Seperti mana pelakon, pengarah filem mahupun jurutera perfilman. Kebanyakan mereka mempunyai bakat potensi yang luar biasa. Namun, selepas tamat pengajian, ramai mengadu susah nak dapat kerja dan akhirnya mereka dialamatkan ke dalam bidang lain. Yes. Jadi soalannya di sini, adakah graduan jurusan seni dianggap tidak laku dan dipandang sepi sehingga menyukarkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan? Jadi di MKR hari ini bagi mengupas topik ini bersama hos anda, Alif, ialah Darwish, salah seorang pelajar jurusan Fine Art dari UiTM Kampus Shah Alam. Beliau juga merupakan salah seorang pemenang sagu hati bagi kategori lukisan seni di program Bersama 2050 edisi ketiga Anjuran Main Kampus Radio yang telah berlangsung pada 12 Oktober 2024. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Awish kerana sudi bersama Alif pada show kali ini. Okey, jadi sebelum tu boleh Awish perkenalkan diri kepada penonton MKR sebagai pembuka kata. Saya Muhammad Darwish bin Muhammad Izzuan, pelajar Fine Art di UiTM Shah Alam. So saya juga pemenang juga bagi tandingan lukisan seni yang dianjurkan oleh My Campus Radio baru-baru ini. So saya dijemput untuk menjawab sikit pertanyaan daripada Alip tentang karier sebagai dalam seni ni lah kan. Okey, baik, terima kasih. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jadi Awish, ramai kata kursus seni ni dia tak ada job opportunities. Tapi kenapa Awish masih memilih kursus seni ni walaupun mungkin Awish tahu fakta ni? Saya memilih kursus seni bagi saya kerana ia adalah minat yang mendalam. Walaupun ada cabaran dalam industri, seni membolehkan saya mengekspresikan diri dan menyumbang kepada masyarakat. Bagi saya, ia bukan sekadar kerjaya tetapi cara untuk mempertahankan budaya dan mewujudkan identiti kita sendiri. Okey, tapi Awish tak rasa takut ke kalau habis belajar nanti lalas dia jadi macam pelukis tepi jalan, ambil upah lukis muka orang je kat tepi jalan? Kalau bagi saya tidak lah. Saya percaya dengan seni boleh berkembang sebenarnya dalam pelbagai bentuk. Menjadi pelukis jalanan ataupun bekerja dalam galeri, kedua-duanya masih merupakan platform seni. Tapi setiap ruang seni ada nilainya tersendiri lah bagi saya. Ada tak Syarah bagi tahu tentang prospek kerjaya dan karier sebagai pelukis seni? Ada je, macam pensyarah selalu menekankan prospek kerja dalam seni bergantung pada usaha dan kreativiti kita sendiri lah sebagai seorang pelajar. So banyak bidang yang boleh kita diterokai, salah satunya seperti kurator seni, pendidikan, pameran dan juga rekaan digital. So bagi saya seni juga semakin mendapat tempat dalam media dan industri kreatif pada masa kini lah bagi saya. Boleh saya nak tahu kalau kurator seni tu apa job dia? Kurator seni ni macam menceritakan lah tentang karya-karya dalam kan. Dan dia juga adalah penggerak dalam galeri itu suatu pameran. Maknanya dia buat tour, dia yang bawa tour site ke macam mana? Dia macam tu lah. Dia terus bawa ke situ. Menjemput artis, konsep pameran tu yang ditentukan oleh dorang sendirilah. Kurator ni sangat penting bagi pekerjaan ni. So kalau tiada kurator seni, susah lah untuk kita sebagai seni untuk berkembang dalam pameran seni atau sebagainya. Kena pandai cakap, pandai berinteract dengan dia, interact dengan orang asing ke yang datang kan. So kalau boleh mulut kita kena manis lah macam tu. Selain pada kurator seni tu lah, maknanya dia kerja di bawah galeri. Adakah macam majikan-majikan lain yang memang mengambil graduan seni ni? Macam kalau Alip tahu, macam balai seni ke, kalau jabatan kerajaan, obviously jabatan macam Muzium Negara, lepas tu jabatan kebudayaan. Ada tak majikan lain? Swasta ke? Ada je galeri, banyak je galeri-galeri yang ada di negara kita ni, macam G13 ke, Segaris Art Center ke. Sebenarnya banyak galeri yang mengadakan pameran-pameran bagi karya-karya kita macam ni kan. So bagi saya, artis ataupun nak jadi kurator ni banyak je platform. Maknanya dia banyak lah, cuma orang je lah tak tahu sebenarnya kewujudan. Setakat ni bagi saya, selama saya belajar ni, orang-orang yang dalam bidang saya je yang tahu. Okey, jadi soalan Alip yang seterusnya ialah macam pegiat seni macam Awish yang mendapat latihan tinggi lah boleh kata kan. Kalau daripada sudut masyarakat, kita dapat tengok memang banyak isu-isu semasa. Contohnya macam masalah ekonomi, masalah ketagihan dadah dalam kalangan orang muda terutamanya, dan juga mungkin masalah kehilangan identiti. Jadi apa yang Alip nak tanya kat Awish, adakah menerusi seni lukisan ni, masalah ini dapat diterjemahkan ke dalam seni lukis? Bagi saya, ya sudah sebetulnya lah, sebab
seni boleh menjadi medium yang kuat untuk membawa perubahan sosial. Ia boleh meningkatkan kesedaran ataupun membantu individu menghadapi trauma dan memperkuatkan identiti budaya yang mungkin hilang akibat perubahan sosioekonomi kita sekarang ni lah. Tapi kalau kita tengok dekat macam bagi adik orang yang bukan dalam industri ni, kita tak berapa nampak sangat golongan-golongan ni. Ada ke kat Malaysia? Ada sebenarnya yang menceritakan tentang isu-isu pasal ekonomi, dadah sebagainya kan. So sebagai artis, banyak je yang artis yang menceritakan tentang ekonomi ataupun dadah ataupun yang macam sekarang ni lah isu-isu yang seperti sekarang ni, sosial ekonomi sekarang ni kan. So tapi nak menceritakan lebih lagi tu mungkin sebagai pengkarya kena mengekspos lagi kot diorang punya karya diorang yang menceritakan tentang sosial ekonomi kita macam tu. Sebab kalau kita tengok kat luar negara kan, dia ada banyak aktivis seni lah boleh kata kan, yang mencabar status quo sesuatu perkara seperti Jackson Pollock, Banksy. Jadi mungkin orang Malaysia tak nampak golongan-golongan ini. Jadi adakah sebab mereka masih lagi tak diketengahkan ataupun memang mereka nak stay hidden untuk tak nak menimbulkan kontroversi kepada masyarakat ataupun pada kerajaan? Bagi saya di Malaysia ni terdapat artis yang mencabar normal lah. Tapi mereka mungkin kurang menonjol berbanding di negara lain. Generasi muda sekarang ni bagi saya dia semakin berani mengekspresikan pandangan mereka terhadap isu sosial melalui seni. Jadi boleh Hafiz cerita contoh beberapa orang yang Hafiz kenal yang ada mungkin pensyarah bagi tahu ke, member bagi tahu. Macam mestinya Fahmi Reza lah kita tahu kan yang hot sekarang kan. Tapi okay. yang mengkritikkan sosioekonomi ni banyak artis dia. Tapi macam masyarakat lebih mengenali macam Fahmi Reza tu kan salah satu artis yang ngebom. Memang cakap tu Soho lah kalau zaman kita sekarang ni kan. Contoh dia macam tu lah. Jadi kalau bagi Hafiz sebab apa? Mungkin orang tak tahu. Adakah sebab orang tak ambil kisah ataupun tak apalah biarlah. Saya rasa orang tak tahu sebab mungkin orang tak faham apa yang artis cuba sampaikan dalam karya. Mungkin dia lukis something ataupun karya dia punya work tu mungkin hitam sepenuhnya tapi orang tak tahu mesej sebenarnya. Macam Fahmi Reza dia direct dia lukis Perdana Menteri yang macam tu macam ni. Kita boleh tahu. So mungkin artis ni dia tak menunjukkan sangat tetapi ada mesej yang mendalam. Jadi bagi Hafiz kalau contoh macam Fahmi Reza ni kalau kita tengok dia punya lukisan dia memang ganas lah boleh cakap. Jadi daripada sudut segi adakah benda tu dilarang ataupun sebenarnya art has no limit? Bagi pendapat Hafiz. Kalau dalam pendidikan sekarang memang dilarang. Kalau boleh memang dilarang lah. Di Malaysia sekarang sebagai kita umat Islam ni memang dilarang lah untuk buat macam tu. Memang kat sini pun tak setak macam tu lah. Takkan bagi lah. Tapi bila dah keluar itu masalah diri sendiri lah. Kalau kau nak buat itu kau punya sendiri. Tapi kalau apa yang Hafiz belajar dalam education sekarang ni memang tak boleh buat lah. Yang dalam Islam maknanya memang pensyarah jarang lah menunjukkan karya macam Pollock dan Banksy ni dalam kelas. Memang dia tak bagilah. Bagi kalau ada je student yang cuba untuk membawa isu-isu macam tu. Tapi mostly dilarang lah. Sebab isu tu kan sangat susah lah bagi untuk kita terima. Kadang kita pun nak cakap betul pun tak berani nak juga kan. Sebab diri sendiri yang punya idea kan. So jawapan saya susah lah. Memang dalam education selama saya belajar ni memang dilarang lah. Susah nak buat. Takkan lepas ni. Maknanya kalau buat pun memang ada tindakan lah. Pakai dia ambil. Mungkin ada. Jadi kalau tak ada pun lecturer pensyarah akan susah untuk terima dia punya idea tu. Mungkin dia kalau kita dah keluar ke pun nak buat itu suka hati diorang lah. Maknanya dia ibarat macam kena play safe lah. Pensyarah suruh play safe dulu. Betul. Maknanya keluar baru boleh express. Itu kalau kat luar nanti dosa pun sendiri-sendiri lah. Macam sekarang ni pensyarah pun tak berani untuk diorang lebih berhadapan lah macam tu. Kalau boleh janganlah mengkritik orang Melayu lah. Ada lah macam tu pandangan diorang. Kita sebagai pelajar kita standby lah idea apa kita nak bawa. Kita pun ada juga perasaan marah kita kepada politik macam sosioekonomi sebagainya kan. Sebagai lecturer dia kalau dia cakap benda tu tak boleh memang tak boleh lah. Jadi bagi Hafiz adakah benda ni dia ada dekat UiTM je? Ke tempat lain, uni lain boleh? Ke sebenarnya memang semua uni macam ni? Tak ada. Tempat lain pun sama saya rasa. Saya rasa dekat semua pun sama. Sebab dia mana terlarang untuk untuk politik semua ni kan. Dia tak ada mengajar ke arah macam tu. Cuma dia beri kebebasan untuk kita untuk menunjukkan idea kita je. Tapi bila kita dah present kita punya idea, kat situ dia bagi tahu lah.
apa pun sebab-sebab dia. Baik, terima kasih Awish. Jadi soalan Alif yang seterusnya ialah Awish mungkin hampir akan menamatkan pelajaran. Jadi lepas grad nanti, berapa banyak tempoh masa yang Awish akan bagi untuk cuba kerjaya sebagai seorang orang seni ni? Atau lepas habis belajar terus masuk bidang lain lah, kerja lain lah? Saya cadang untuk terus berusaha membina kerjaya seni ni kan. Tapi bagi saya seni adalah satu seni yang saya cinta dan saya percaya dengan usaha gigih saya lah. So bagi saya berapa lama tu mungkin 3 tahun ataupun ke 5 tahun lah untuk bertahan. Tapi dia in case lah, kalau macam kita strong, kita boleh teruskan dengan kita punya ekonomi tu stabil, kita boleh teruskan. Tapi in case kalau kita dah tak boleh nak stabilkan ekonomi kita, mungkin kita kena cuba kerjaya lain. Macam saya cakap tadi, kurator ke, kita pergi ke education, boleh jadi cikgu ke, cikgu art ke, penulis pun boleh. Dalam fine art, dia memang mengajar untuk kita menjadi artis, full time artis. Tapi nak jadi full time artis tu dah mudah lah untuk kita terima sebenarnya. Sebab dia susah. Karya kita ni belum tentu customer boleh menerima kita punya, ataupun saya cakap karya kita ni belum tentulah orang Malaysia boleh terima. Kalau dalam kategori fine art ni artis dia banyak. Kita nak lawan dengan artis yang atas daripada kita. Kita punya idea kita lagi kan. Kita sebagai student ni kita cuba je. Kalau ada rezeki dia, ada rezeki dia lah macam tu lah. Tapi nak jadi artis ni sebenarnya susah lah. Walaupun tak jadi full time artis pun it's okay. Jadi part time pun tak apa. Macam contoh kalau dia jadi cikgu, dia boleh jadi part time as artis. Boleh je. Sebab janji kita tak tinggal kita punya seni ni lah. Sebab kita kadang-kadang tengok juga dia punya macam boleh ke ada future ke kan, macam terutama sekali ibu bapa lah, macam boleh ke kerja kan. Betul, saya percaya juga pada takdir ataupun rezeki Tuhan kan. Kalau memang rezeki saya dekat sini, saya dah belajar sini daripada diploma, degree, dan saya percaya dengan kerjaya saya sekarang, saya teruskan je. Kalau ada rezeki ada macam tu. Tapi saya takkan tinggal lah, kalau pergi jauh pun saya takkan tinggal juga dengan apa yang saya sudah belajar. Jadi saya Alif tertarik dengan ayat Aisyah. Orang Malaysia ni dia tak faham. Jadi adakah orang Malaysia ni dia memang tak faham ataupun tak hormat seni? Walaupun seni semakin sebenarnya diterima sebenarnya. Ada betulnya bahawa seni masih belum dapat penghormatan sebenarnya. Tapi situasi sekarang semakin berubah dengan lebih banyak inisiatif lah untuk mempromosikan seni dan budaya tempatan. So sebab apa dia tu orang susah nak faham. Saya nampak je orang selalu pergi galeri, pergi balai untuk tengok karya-karya dan sebagainya. Cuma orang tak mendalami lebih lagi lah. Sebenarnya ada je orang yang lebih faham. Tapi sebagai orang Malaysia yang tak tahu dalam bidang art ni, kita just dapat melihat je lah. Dia contoh kadang-kadang ada jual. Ada jual art, ada jual ni. Tapi kalau jual, golongan tertentu je akan boleh beli. Macam orang biasa kebanyakan dia memang takkan boleh beli mungkin sebab mahal sangat. Adakah seni ni dia memilih kasta? Adakah Awi setuju dengan statement ni? Bagi saya betul, sebab kalau segi karya, cerita karya dengan harga dia kalau karya kita besar, saiz dia macam tu, and then visual dia pun menarik, and then nama dia pula sudah terkenal, tersohor, and then memang dia dah menang segala competition, exhibition dan anugerah dia banyak. So nilai harga work dia pun boleh pergi ke beratus-ratus ribu sebenarnya. Tapi tak ramai dalam Malaysia lah. Contoh-contoh yang beratus ribu saya boleh beritahu: Sulaiman Issa, Awang Damit, Yusof Ghani, Ibrahim Hussein. Sebenarnya banyak artis Malaysia yang dulu ni dia punya work, karya dia beratus-ratus ribu kan. Zulkifli Dahlan, Jalani Abdul Hassan, banyak. Boleh tengok harga, and then boleh tengok dengan karya dia. Macam mana kita nak faham harga beratus ribu dengan karya dia yang macam ni. Tapi dia punya visual dia ada masing-masing yang tersirat. Sebab nak dibandingkan sebagai pelukis senang cakap, kita orang ni pelukis yang education lah. Dibezakan dengan pelukis jalanan. Pelukis jalanan just melukis muka orang dan sebagainya kan. Dalam education juga belajar benda tu, tapi lebih madang kita ni macam diorang lebih mengajar kita memahami lebih mendalam. Kita kena meresearch sesuatu isu yang ingin kita sentuh. Tak boleh melukis suka hati kita je. Kena research betul-betul, dan kita kena menggunakan gambar-gambar ataupun subject matter daripada kita sendiri, tangkap ke sebagainya. Tak boleh ambil kopi daripada orang lain ke. Nak dibezakan dengan pelukis jalanan macam tu lah. That's why nak dikatakan harga education punya work dengan pelukis jalanan ni, education punya work ni harga dia bagi saya dia lebih meningkat. Pelukis jalanan ni pun mempunyai harga yang tinggi juga, and then pelukis jalanan ni lagi senang dapat customer sebab orang lebih tahu pelukis jalanan betul lah daripada pelukis yang macam ni. Tapi dia ni ada platform masing-masing ada diorang punya customer masing-masing. Pelukis jalanan punya platform macam ni. So macam platform yang education punya karya macam ni. Contoh-contoh yang beli adalah kolektor, yang kaya-kaya kan semua tu kan. Yang ada bis saya pun kadang pelik juga. Mampu beli 200-300k kan. Tapi minat diorang terhadap benda tu. Jadi Awish, Alif nak tanya lah, baru-baru ni kerajaan
ada membentangkan bajet. Dan dikatakan bahawa kerajaan telah memberi insentif sebanyak 190 juta ringgit kepada industri seni kreatif. Adakah ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk membantu orang-orang seni ni? Bagi saya pemberian 160 juta tadi kan, dia menunjukkan niat yang baik, tapi ada banyak ruang untuk lebih banyak sokongan sebenarnya, terutamanya dalam memperkukuhkan infrastruktur seni dan peluang kerjaya seniman sekarang lah. Bagi saya dia cukup lah bagi saya. Jadi kalau bagi Awish, adakah sokongan ni memang cukup berbanding negara-negara lain? Tak kot. Kalau nak dibandingkan negara kita Malaysia ni, seni dia nak dibandingkan dengan negara jiran kita di Indonesia tu kan. Indonesia dia dah kat sini, kita masih kat sini lagi. Dalam pandangan seni, kalau seni kat sini diorang pandang macam emas tau. Diorang berebut-rebut nak beli tau. Kat tu kat sana, kalau kat sini diorang hidup, orang ramai pun tahu. Tapi kat sini kita lambat sikit sebenarnya. Mungkin belum lagi. Maknanya kita ni bukan ketinggalan sangat lah. Cuma kesedaran tu tak ada je lah. Betul. Itu masalah ekonomi kan, salah satunya punca dia. So insyaAllah saya rasa akan datang mungkin kita akan pandang seni ni sebagai satu benda yang penting lah untuk kita dapatkan ataupun beli dan sebagainya. Jadi saya nak tanya Awish lah, berkaitan dengan kita punya level dia kan. Jadi apa harapan Awish untuk industri seni kita? Adakah ia akan berkembang ataupun dalam 5-10 tahun lagi terkubur dah, jadi kenangan je? Saya berharap industri seni di Malaysia ni akan terus berkembang dan kalau boleh mendapat sokongan lebih baik, bukan sahaja dari kerajaan tapi juga dari masyarakat dan sektor swasta. So dengan pendidikan dan platform yang betul, seni di Malaysia boleh mencapai potensi yang lebih besar. Saya harap sangat benda tu akan jadi satu nanti. Jadi dia memerlukan kesedaran lah sebenarnya. Itu yang penting, dan menghormati karya-karya yang kita sampaikan. Penonton, kita sudah sampai ke penghujung show. Alif nak ucapkan terima kasih kepada Awish kerana sudi meluangkan masa bersama Alif dan memberi pandangan untuk topik kali ini. Selamat baju jaya Alif ucapkan kepada Awish. Terima kasih. Sekian saja show kita pada hari ini hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye.